أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan puji dan syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan nikmat daripada pemberiannya dan kurniaan daripadanya. Pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita peluang dan mengurniakan pada kita kesempatan untuk dapat kita bersama-sama duduk di dalam majlis ilmu pada malam ni. Walaupun minggu ni minggu cuti panjang tuan-tuan, dijangkakan tak ramai orang dan memang nampak kurang sikitlah orang pun. Tak apalah sebab cuti. Namun demikian Allah Ta'ala memilih kita di antara hamba-hambanya yang terpilih untuk sama-sama kita dapat berada di dalam majlis ilmu pada malam ini dengan tujuan dan matlamat selain daripada nak mendapatkan ganjaran kurniaan daripada Allah, kita juga nak mengejar akan keredaannya. Di samping itu untuk kita merungkai dan untuk kita cuba lebih memahami berkenaan dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Yang saya muliakan Tuan Imam kita, Tuan Bilal, dan juga barisan para AJK Masjid Alam Impian. Walaupun saya ni kira sebahagian daripada ahli qaryah, dan tidak dilupakan pada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni kita nak membicarakan berkenaan dengan satu peristiwa yang agung. Tuan-tuan, cerita Isra' Mi'raj ni saban tahun kita dengar tuan-tuan. Diceritakan pada kita perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi dimi'rajkan naik ke lebih daripada lapisan langit ke-7 hingga bertemu dengan Allah Ta'ala, kemudian menerima kefarduan dan pensyariatan salat, kemudian turun dan kita semua melaksanakan salat. Secara amnya saya rasa, secara basicnya cerita ni ada dalam minda-minda tuan-tuan semua. Cuma tuan-tuan, saya nak sebut satu benda. Cerita yang barakah ni walaupun tiap-tiap tahun kita dengar, tapi impak dan kesan dia dan pengajarannya tidak ada kesudahan. Kenapa? Sebab yang pertamanya Isra' wal Mi'raj ini mukjizat. Dia bukan saja-saja Allah bawa Nabi pergi jalan. Kalau takat Allah nak bawa Nabi pergi jalan, tak perlu Allah Ta'ala hantarkan burak, dan tak perlu Allah Ta'ala naikkan Nabi SAW dimi'rajkan hingga ke Sidratul Muntaha, di tempat yang tak ada siapa boleh sampai melainkan Nabi SAW. Tapi para ulama menyatakan cerita ini bersifat mukjizat. Bila kita kata mukjizat, mukjizat ini dia kekal.
Bererti sampai kiamat pun tuan-tuan, tak ada siapa boleh ubah cerita ni. Satu. Nombor dua, nak memberitahukan bahawasanya tak ada siapa di kalangan manusia, hebat macam mana pun dia, canggih macam mana pun teknologi dia, dia tak boleh mencabar kuasa Tuhan. Dia tak boleh menandingi perjalanan yang Allah bawa Nabi SAW dalam peristiwa yang hebat ni. Tuan-tuan, kita teknologi paling tinggi pun takat sampai bulan ya. Nak naik sampai Sidratul Muntaha, Malaikat Jibril pun tak boleh sampai. Nanti saya akan pergi cerita dia step by step. Cuma ni saya nak bagi kefahaman secara umum dia dulu. Bila kita sebut ni mukjizat, mukjizat dia mesti ada sifat tahaddi. Tahaddi apa dia maksud dia tuan-tuan? Sifat mencabar. Kerana mukjizat maksudnya melemahkan. Allah bawa kita cerita ni, bila kita baca tuan-tuan, manusia akan rasa betapa kerdilnya dia. Dan dia merasakan bahawa cerita ini melambangkan besarnya kuasa Tuhan. Dan tidak ada siapa pun, kalau dihimpunkan seluruh manusia dan jin, nescaya mereka takkan dapat mengatasi kemampuan perjalanan cerita ini. Nombor dua tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita sebut tentang Al-Isra' wal Mi'raj, yang lebih penting daripada itu, apa pengajaran dan iktibar yang kita boleh belajar. Kalau takat kita dengar dalam kitab, kita boleh baca, tapi kita nak ambil apakah pengajaran dia, supaya pengajaran tu kita boleh serap masuk dalam hidup kita, dan kita boleh praktis dan kita boleh implikasikan pengajaran tersebut. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa tuan-tuan? Allah menyebutkan kisah-kisah yang ada dalam Quran ini adalah ahsanal qasas. Semua cerita-cerita yang Allah cerita dalam Quran adalah cerita yang paling terbaik. Bererti tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar berita, baca cerita siapa pun, pelakon mana pun, orang hebat mana pun, cerita dia tak sehebat cerita yang ada dalam Quran. Yang ni yang paling the best. Sebab tu cerita dalam Quran semua kena pakat hafal, dan semua kena pakat faham. Kerana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran untuk difahami dan juga untuk diamalkan. Baik tuan-tuan, tu mukaddimah dia. Mukaddimah pun dekat 5 minit. Dia orang muda memang macam tu tuan-tuan. Dia enjin baru. Enjin baru dia tak boleh terus tekan laju, pasal dia tak pernah berjalan lagi. Jadi dia kena bawa slow dulu, duduk sebelah kiri. Nanti saat lagi bila gear dia naik, dia jadi laju pula tuan-tuan. Macam tu. Baik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya bila kita menyebut tentang peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, para ulama berbeza pandangan. Bilakah berlaku peristiwa ini? Tapi pandangan yang masyhur yang kita biasa dengar, peristiwa ini berlaku pada tanggal 27 Rejab, pada tahun yang ke-11 kenabian. Tahun ke-11 Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan bahawasanya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang berlaku pada tahun yang ke-10 kenabian. Ada yang kata tahun yang ke-5, ada kata bulan Ramadan, ada kata bulan Muharram. Jadi ulama berbeza banyak pandangan tuan-tuan. Ada kata tahun ke-13. Tak apalah, yang tu pandangan-pandangan para ulama, tapi yang masyhurnya 27 Rejab lah. Cuma yang kita nak lihat dekat sini tuan-tuan, perjalanan cerita ini, kisah yang sangat agung ni. Tuan-tuan, sebelum Allah Ta'ala bawa Nabi SAW diperjalankan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, kalau tuan-tuan nak faham cerita Isra' Mi'raj, tuan-tuan kena faham dulu sebelum berlaku Isra' Mi'raj tu, dia punya kronologi dia. Sebelum Nabi SAW dibawa berjalan oleh Allah Ta'ala, Nabi telah menghadapi satu tahun namanya tahun Amul Huzun, tahun kesedihan, tahun keduka citaan. Pada tahun ke-10, ketika Allah mengambil nyawa pertama, iaitu bapa saudara Nabi Abu Talib.
3 bulan sesudah itu, tak lama, 3 bulannya. Orang perempuan mengandung ambil cuti pun boleh 6 bulan. 3 bulannya tuan-tuan. 3 bulan lepas pada tu meninggalnya Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Tuan-tuan, dalam hidup Nabi ni tuan-tuan, kerabat Nabi ada, tapi yang beriman tu tak ramai. Dalam kerabat Nabi yang betul-betul yang memberikan support ataupun memberikan sumbangan dan bantuan pada Nabi walaupun tidak Islam, hanyalah Abu Talib. Manakala bapa saudara Nabi yang lain, ada yang masuk Islam seperti Hamzah, ada yang masuk Islam seperti Abbas, tapi majoriti yang lain tidak Islam, seperti Abdul Uzza atau gelarannya Abu Lahab. Yang ni ramai tak masuk Islam lah. Jadi dua insan ni insan yang menjadi tunjang, tempat sandaran Nabi SAW dalam berdakwah. Tapi Allah Ta'ala ni dia uji Nabi, dia ambil bapa saudara Nabi. Sehingga kan kalau tuan-tuan baca dalam kisah hidup Nabi, lepas Abu Talib tak ada tuan-tuan, setiap kali Nabi keluar di awal pagi, Nabi akan balik di tengah malam. Sampai Fatimah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ya abati, wahai bapakku, kenapa kau balik lewat malam?" Kata Nabi, "Aku terpaksa balik lewat sebab mereka menunggu di perjalanan untuk menyakiti aku. Kita balik tengah malam pasal jam. Hujan pula tuan-tuan, musim nak keluar hari Jumaat. Kadang kala balik lewat tu bukan pasal apa. Balik kerja tu awal dah singgah kedai mamak dulu. Relax dulu, sembang dulu baru balik. Dah, Nabi balik ni sebab balik kerana berdakwah. Dalam satu riwayat Fatimah pernah menangis. Nabi balik tuan-tuan, keluar pakai elok, balik penuh dengan najis dan kotoran. Sampai Nabi masuk saja, Fatimah tengok keadaan begitu, dia menangis. Dia kata, "Wahai bapakku, demi Allah, aku berharap Tuhan melindungi kamu daripada kekejian dan kekotoran." Nabi kata, "Sabarlah wahai anakku. Inilah jalan yang dilalui oleh setiap orang yang dilalui di kalangan Nabi dan Rasul." Kadang kala Nabi balik ni penuh tuan-tuan, debu, pasir, tanah semua penuh kat baju Nabi, kocek Nabi pun penuh. Nak bagi tahu lepas Abu Talib tak ada, Nabi kena macam-macam yang mana Nabi tak pernah kena sebelum pada tu. Berarti Nabi diuji. Masa Abu Talib ada, Nabi diuji juga, tapi tak sekuat lepas Abu Talib tak ada. Lepas Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha tak ada pun tuan-tuan, apa yang berlaku pada Nabi SAW adalah baginda diboikot pada tahun pemboikotan. Diboikot Bani Hashim. Orang tak mau jual beli barang dengan dia, cakap dengan dia pun tak mau. Sampai dalam riwayat bagi tahu Nabi dan para sahabat makan daun-daun kering yang ada yang berguguran. Tuan-tuan, kita paling kuat pun tak makan daun kering, ikan kering tuan-tuan. Ikan kering ni mahal tuan-tuan, bukan murah. Daun kering, ya tak payah beli, tu kutip ya. Ikan kering lah ni mahal. Kena pula ikan kering, tak ada ikan lain pun tak apa, lalu makan cicah sampai belacan pula. Memang tak berganjak di iktikaf tentu ya. Dua kerja makan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, dalam keadaan fasa tahun tersebut, sehingga kan Jibril alaihissalam selalu turun menemani Nabi sebab dia nak hiburkan Nabi SAW. Saya nak ajak tuan-tuan, bila kita dengar kisah ni, kita berada bersama dalam kisah ni. Tuan-tuan bayangkan macam inilah, sudah nak bagi faham. Tuan-tuan duduk satu kampung, penduduk kampung tu semua anti tuan-tuan. Yang tak anti tuan-tuan, adik-beradik tuan-tuan ya. Bukan adik-beradik, kerabat keluarga kita saja. Kita pergi mana, mereka kata kita. Kita pergi mana, mereka maki kita. Pergi mana, mereka lempar apa-apa macam-macam pada kita. Tuan-tuan, masa tu kalau kita duduk dalam situasi Nabi, apa kita buat? Sebab tu Nabi diuji dengan ujian yang besar. Bila Nabi diuji macam tu tuan-tuan, Nabi tak putus asa. Nabi pergi ke Taif. Nabi nak minta penduduk Taif yang tak jauh daripada Mekah. Sekarang ni Mekah ke Taif 30 km. Minta maaf, 90 km.
Saya bawa balik umrah baru ni, kami buat lawatan ke Taif 90 lebih kilometer. Tuan-tuan, Nabi jalan kaki daripada Mekah ke Taif 90 kilometer. Semata-mata kerana penduduk Mekah tak mau cakap dengan Nabi, tak mau sembang dengan Nabi, boykot sepenuh-penuhnya. Hatta keluarga Nabi pun tak boleh. Nabi terpaksa cari rakan di tempat yang lain. Jalan kaki dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Jalan kaki 90 kilometer. Saya masa pi Taif, tuan-tuan, saya kata, ya Allah, kita naik bas pun duk lena dalam bas. Bila nak sampai, tak tahu sampai. Nabi dulu pi jalan kaki, tuan-tuan. Kalau kita sekali buat try pergi lawatan ke Taif pakai jalan kaki, tak ada siapa nak join. 90 km demam, tuan-tuan. Bukan dekat. Sampai-sampai, tuan-tuan, penduduk, saya ringkaskan, saya tak mau banyak, penduduk Taif buang Nabi secara mudahnya. Bukan takat buang, lemparkan Nabi sehingga kata Ammar, darah Nabi mengalir daripada kepala sampai ke kakinya. Hatta bila baginda berjalan, khash-khashah, membunyikan percikan-percikan seperti kaki Nabi itu basah, yakni dengar bunyi darah tu mengalir sampai kaki. Kata Ammar, kalau Nabi pijak boleh nampak tapak kaki Nabi itu berdarah. Kita, tuan-tuan, mai kuliah ni, mai kuliah malam ni, dakwah lah ni, mai kuliah sehari habis boleh makan. Tuan-tuan tak payah risau dah nak balik selagi lapak lah apalah, tak payah risau dah. Balik ni, tuan-tuan, balik bukan takat mai perut kosong, balik perut kenyang. Mai akal kosong, balik ada ilmu. Oi, tuan-tuan, lebih-lebih ustaz, tuan-tuan. Nabi dakwah kena baling batu kat Taif, ustaz pergi dakwah kena baling karipap, roti canai, nasi lemak. Tak tahu ustaz mati dulu. Anak murid dia hidup panjang ni. Masa anak murid dia jamu sama kan. Ustaz rasalah sikit kecil hati saya, ustaz pun makan, dia pun tak kontrol. Kan? Macam-macam penyakit tu ada. Baik. Jadi nak bagi tahu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi balik daripada Taif, yang mana Nabi pernah mengadu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila Sayyidatina Aisyah kata, ya Rasulullah, dalam hidupmu apakah peristiwa yang paling memeritkan? Nabi kata, ketika aku dibuang daripada Taif. Yang itulah peristiwa yang aku tak boleh lupa. Sebab kata Nabi, aku menghadapi 3 atas musibah di atas musibah di atas musibah. Musibah pertama, bapa saudara tak ada. Musibah kedua, isteri pula tak ada. Musibah ketiga, kaum pula buang negeri. Musibah keempat, penduduk jiran pun mencederakan aku. Masa tu Allah pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi tahu poin dia, yang ni poin pertama dia. Poin dia apa dia, tuan-tuan? Tuhan ni bila dia sayang kita, dia mesti uji kita. Kalau tuan-tuan nak tahu Tuhan sayang tuan-tuan ke tidak, tengok Tuhan uji kita tara mana. Kalau kita ni duduk sedap, lenang, duduk tak ada apa-apa, semua pun tak ada masalah, lalai apa semua, tu Tuhan tak sayang lah tu. Sebab Nabi bagi tahu, innallaha idza yuhibbu 'abdahu yusib minhu. Allah Ta'ala ni bila dia sayang ke hamba dia, dia test hamba dia. Dia uji hamba dia. Dia uji hamba dia. Wala yazalul bala'u 'alal mu'min hatta laqiyallah wa ma 'alaihi khati'ah. Selama itu Allah Ta'ala akan bagi ujian pada orang mukmin, pada dirinya, pada anaknya, keluarganya, hartanya, sehinggalah dia balik jumpa Allah, dia tak ada dosa apa pun. Tu sebab tanda Tuhan sayang kita tu. Kalau macam Fir'aun, Tuhan tak sayang lah, sakit pun tak ada, buka klinik tak laku, semua pakat tak ada, demam semua pun tak ada. Doktor kata kacau penduduk Qaryah ni, kena tutup, tak boleh niaga. Tapi bila Tuhan uji kita dalam hidup, kadang kalau Tuhan bagi, kadang kalau Tuhan bagi pula, itu tandanya Allah Ta'ala sayang pada kita dan menunjukkan bahawasanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berarti iman kita tu ada connection dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Ar-Rum, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sila ulang dan sambung. Tak ada harapan. Dengar sajalah tuan-tuan. Dia kalau tak boleh sambung, tutup terus tuan-tuan. Sadaqallahul azim. Pasal ayat tu pun dah habis dah. Jadi tuan-tuan tak payah sambung. Baik. Allah Ta'ala sebut, apakah manusia menyangkakan bahawasanya dia boleh masuk syurga, ataupun dia boleh kata dia beriman sedangkan aku tak uji dia. Sebab tu tuan-tuan, Allah tak, satu, yang ni pertama, Tuhan sayang. Nombor dua, peristiwa Isra' Mi'raj ni Allah nak bagi tahu, wahai Muhammad, walaupun semua manusia buang kamu, sedangkan kamu sedang mencari redha aku, jangan hiraukan semua, aku ada. Macam kita lah, satu hari kita kena musibah, tanya kawan, kawan tak boleh tolong. Minta kat mak menakan, menakan tak boleh tolong. Minta tolong kawan tu, jiran pun tak boleh tolong. Tapi Allah nak bagi tahu kat kita, siapa pun tak tolong kamu, jangan seriau. Tahu seriau tuan-tuan? Jangan bimbang. Sebab aku ada, aku yang akan mencukupkan kamu. Wa kafa billahi wakila. Nombor dua tuan-tuan, Allah bawa Nabi pergi berjalan. Bukan takat Allah nak bagi tahu Allah sayang saja. Allah bawa Nabi pergi berjalan. Berjalan tu di satu tempat yang mana-mana makhluk tak boleh sampai. Kemudian Nabi balik pula, Allah bagi hadiah pula. Jadi apa maksud pengajaran yang kedua? Iaitu kita kena ingat, bila Tuhan uji kita satu benda, Dia nak bagi kat kita satu benda yang lebih baik. Dia ambil satu, dia bagi dua. Dia ambil dua, dia bagi tiga. Tapi dengan syarat, mesti sabar, dan mesti redha, dan mesti yakin. Kalau Tuhan ambil satu, bising tak tentu hala, post kat Facebook, cerita macam-macam. Saya ni bukan tak boleh cerita. Nak bagi tahu bahawasanya, saya teringat Nabi Yusuf AS pernah ditanya oleh bapaknya Nabi Yaqub AS. Tuan-tuan, Nabi Yusuf AS ni tuan-tuan, kalau ikut hukum akal tuan-tuan, kalau ikut hukum akal, macam tak logik seorang banduan jadi bendahara negara. Logik tak tuan-tuan? Hukum akal lah. Misalnya di Malaysia ni, orang tu pernah masuk penjara, tiba-tiba keluar, kita angkat dia jadi orang ternama. Tak logik. Siapa nak percaya dia ni bekas banduan? Track record tak bagus. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak bagi tahu pada kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam cerita ini, bila Nabi Yaqub tanya Nabi Yusuf alaihissalam, macam mana Allah boleh angkat baginda menjadi bendahara di Mesir, Nabi Yusuf jawab apa tuan-tuan? Nabi Yusuf kata, Allah sebut dalam Quran, wa kadzalika makkanna li yusufa fil ard yatabawwa'u minha haitsu yasha. Allah angkat Nabi Yusuf alaihissalam ni pasal apa tuan-tuan? Sebab dia diuji. Siapa yang tak diuji, payah nak diangkat. Biasa orang yang diangkat dan dimuliakan adalah kerana orang yang besar pengorbanan dan berat ujian yang dia tanggung tuan-tuan. Jadi sebab tu kita nak faham, Nabi Yusuf ni hidup dia kena buang adik-beradik nak bunuh, buang dalam perigi, orang jual pula. Lepas tu sampai kepada peringkat baginda dipenjarakan, dan sebenarnya baginda dihukum bunuh. Ada riwayat kata baginda disuruh penjara semua hidup. Tapi sebab Nabi Yusuf boleh takwil mimpi raja tu merdekakan dia. Kalau tak, sampai mati duduk penjara. Tengok tuan-tuan, Allah angkat kerana baginda telah diuji. Kita pegang satu kalimat, yang ni tuan-tuan kena pegang sebagai kalimat dalam hidup tuan-tuan. Inna ma'al usri yusra. Allah sebut bersama kepayahan itu ada kesenangan. Kepayahan Tuhan sebut ada alif lam. Kesenangan Tuhan tak sebut ada alif lam. Siapa belajar bahasa Arab dia faham. Kita kena belajar bahasa Arab tuan-tuan, kena buat kelas Arab sekali.
Sini ada tak kelas Arab? Boleh buat kelas bahasa Arab Quran. Kita belajar perkata, tapi kena ada modul lah. Kita ni tuan-tuan kelas Arab kalau buat, mula-mula 100 orang daftar, sebulan kemudian 20 left group, sebulan kemudian 10 lagi left. Admin tak suruh left pun, admin suruh tarik masuk, dia keluar pula. Last sekali tinggal 3-4 orang, pakat cancel lah tuan-tuan. Bila belajar bahasa Arab tak semangat, tapi bila makan nasi Arab dia nombor 1. Pak Arab pun kalah. Ni contoh lah tuan-tuan. Baik. Jadi nak sebut tuan-tuan dirahmati Allah, Allah sebut al-usr ada alif lam, bererti kepayahan tu dia datang sekali dan dia tak lama. Tapi yusra Allah tak sebut alif lam, bererti dia datang 2 gandaan daripada kepayahan dan dia lebih kekal. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang hidup akhiratnya berjaya, hidupnya permulaannya penuh dengan keperitan, tapi tuan-tuan lihat di penghujung dia menemui kejayaan. Sebab tu lepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, saya nak beritahu tuan-tuan, lepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah terus bukakan kepada Nabi kat mana tempat yang penduduknya boleh terima Nabi. Bukan penduduk Taif, tapi Madinah. Lepas Nabi pergi sana, kejayaan menaik sampailah Islam berjaya. Tapi kejadian ni berlaku lepas Nabi diuji dengan 4 ujian yang paling dahsyat. Sebab tu kena yakin, kalau Tuhan bagi satu musibah kat kita, dia nak bagi kat kita gantian yang lebih baik. Hak tu jangan risau. Bisnes teruk ke apa ke, itu satu ujian. Kerana kalau kita sabar, tak melalaikan kita, dia nak bagi satu benda yang lebih baik. Sebab tu Nabi ajar kita baca satu doa yang Nabi ajarkan pada Ummu Salamah radhiyallahu anha, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, atau wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pahala di atas musibah yang kau berikan pada aku, dan gantikanlah musibah ni dengan satu benda kebaikan yang lebih baik daripadanya. Siapa baca doa ni, confirm Allah ganti. Tapi siapa tak baca, tak dapat lah. Tak boleh kau Arab, baca kau Melayu. Melayu pun tak boleh, Jawa pun tak apa. Ikut bahasa yang boleh lah. Asalkan boleh dia sendiri faham lah ayat tu. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita pergi kepada peristiwa apa maksud Al-Isra'. Itu 2 pengajaran dah kita dapat. Nanti kita pergi step by step. Kita dijangka habis jam 10.30. Boleh ke tuan-tuan? Boleh ke tidak? Tuan-tuan duduklah, saya nak balik. Satgi makanan kita sejuk, siapa nak makan? Dia kalau makanan sejuk, duduk lama majlis ilmu pun makruh. Kan? Tak khusyuk kan? Baik. Tuan-tuan, Isra' dia asal daripada perkataan asra, maksudnya berjalan di waktu malam. Jadi bila Allah Ta'ala sebut Al-Isra', maksudnya perjalanan di malam hari. Sebab tu Al-Isra' ulama tafsirkan Allah memperjalankan Nabi SAW di tengah malam dengan menunggangi burak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam sebahagian waktu malam. Yang tu maksud definisi Isra'. Senang kan? Tapi saya nak tanya tuan-tuan satu soalan. Kita bila baca satu kisah, kita kena kritis, kena fikir apa kita nak cungkil daripada cerita ni. Saya nak tanya tuan-tuan satu soalan. Kenapa Allah bawa Nabi jalan waktu malam? Pernah tak kita fikir? Saya bila baca cerita ni, saya terfikir, kenapa Allah tak bawa Nabi jalan waktu siang? Contohnya, macam Nabi buat dekat Bukit Safa. Nabi kumpulkan Abu Jahal, kumpulkan semua orang musyrikin Mekah. Nabi bagi tahu, hampa duduk sat lagi buruk nak mai. Hampa tak pernah tengok binatang ni. Ini binatang daripada syurga. Kalau kamu tak percaya, kamu tengok aku tunggang binatang ini, kepantasannya adalah seperti kilat. Sebab tu namanya burak. Diambil daripada perkataan burqun. Burqun ni maksudnya cahaya. Tuan-tuan, dalam kajian fizik menunjukkan kelajuan yang lebih cepat daripada suara adalah kelajuan cahaya. Saya sempatlah baca sikit kajian,
kelajuan cahaya ini tuan-tuan, dia boleh pergi lebih kurang, kalau dalam 1 second dia boleh pergi kecepatan dia hampir 600 km 1 second. 1 second 600 km dia pergi. Tuan-tuan bayang kalau Nabi naik burak. Tapi jangan pula tanya soalan, laju sangat, tali keledar tak ada, safety bag pun tak ada. Yang ni jangan duk tanyalah. Kalau kita duk bandingkan dengan Lamborghini kita, memanglah kenalah pakai seat belt kan. Buat laju pun kena ada airbag dan seumpamanya. Yang ni perjalanan Nabi ni bukan daripada tangan manusia. Sebab tu Allah mulakan dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Allah mulakan dengan maha suci. Nak bagi tahu perjalanan Nabi ni dengan kuasanya sepenuhnya. Bila kuasa Allah, benda mustahil pun jadi tak mustahil. Benda mustahil pun jadi tak mustahil. Sebab kuasa dia. Dia nak buat macam mana pun dia boleh buat. Sebab semua alam ni dia kontrol. Dia maha pentadbir sekalian alam. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya fikir kalaulah Abu Jahal dengan geng-geng musyrikin tengok lajunya burak ni, tuan-tuan rasa mereka percaya tak kalau Nabi boleh sampai Masjidil Aqsa? Percaya. Pasal tak ada binatang zaman dia yang laju macam tu. Kerana mengikut riwayat Ibn Ishaq, kalau daripada Mekah nak pergi ke Baitul Maqdis, naik unta yang full spec, bukan low spec tuan-tuan. Ini yang ada cukup dengan dia punya tempat kuku nak berlari. Unta pula sihat, S-class bukan E-class. Unta bagus punya. Paling kuat kata Ibn Ishaq, sebulan pergi nak balik pula sebulan. Paling kuat 2 bulan. Hak tu hak full spec. Low spec 3 bulan tuan-tuan. Tapi Nabi pergi lailan, Tuhan kata. Lailan ni maksudnya bukan sepenuh malam, separuh daripada malam. Berarti daripada maghrib sampai subuh tuan-tuan bagi separuh. Dahsyat. Takkan Abu Jahal tak percaya lagi? Silap-silap dia pun nak tumbang naik burak tu. Nak bagi tahu tuan-tuan, Allah sengaja pilih pada waktu malam. Cuba kita fikir. Kat sinilah ulama menceritakan hikmahnya. Bila Allah nak hiburkan Nabi, waktu kita menghiburkan kesedihan kita yang paling berkesan adalah bila kita bangkit 1/3 malam. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW kalau ada masalah dalam dakwah, Allah kata pada Nabi, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai Muhammad, bangunlah tengah malam. Tak boleh separuh malam, separuh suku daripada separuh pun tak apa dah. Kita tuan-tuan kalau ada masalah, ada sebagian manusia dia hilangkan kesedihan dia dengan pi karaoke. Ada sebahagiannya pergi macam-macam, pi buat racing, pi rempit, macam-macam lah. Ni azan dulu ke macam mana? Ketoi? Ha? Terus ke bagi lalu azan? Mana Bilal? Dah masuk kan? Ke terus ya tuan-tuan? Ha? Mana tuan pengurusi lah? Ada siapa nak tolong azan? Kalau terus saya terus tuan-tuan. Ha? Ada kat dalam? Oh, lagi 1 minit. Oh, lagi 1 minit. Okey, baik. Tuan-tuan, jadi bererti dalam cerita Isra Mi'raj, Allah nak menyampaikan satu mesej yang besar pada kita, iaitu kepentingan untuk kita bermunajat kepada Allah di 1/3 malam. Yang inilah motivasi yang paling bagus
Kekuatan motivasi yang kita kena ambil untuk diri kita sendiri. Ada setengah motivator, dia boleh motivasikan orang, tapi dia sendiri tidak boleh dimotivasikan. Baik, itulah Ustaz. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la haula wala quwwata illa la haula la haula wala quwwata Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim Allahumma barik wa sallim ala Muhammad wa sallim. Baik tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi perjalanan di malam hari ini adalah perjalanan yang menghiburkan Nabi SAW, iaitu perjalanan kerohanian dalam kehidupan kita. Saya teringat ada seorang ulama yang bernama Muhammad ibn Wasi' atau Abu Ja'far Muhammad ibn Wasi' rahimahullah. Dia pernah kata, setiap dalam hidupku apabila aku menjalani sesuatu ujian yang tidak tertanggung akan beratnya, aku mengadu pada Tuhanku pada 1/3 malam atau 2/3 malam, dan tidak aku mendapati daripada ujian itu melainkan Allah Ta'ala melapangkan ia bagi aku. Sebab apa tuan-tuan? Masa tengah malam ni tak ada siapa bangkit kecuali hak bangkit tengok Champions League ya. Hak final El Clasico. Dia bangkit ya tengah malam tu. Barcelona lawan Real Madrid. Hak tu dia bangkit. Misal katalah. Tapi ramai orang bangun malam. Ada yang bangun malam pasal nak pergi keluar makan, ada bangun malam pasal nak pergi tandas, ada bangun malam sebab nak merompak, ada juga. Tapi dalam ramai-ramai yang bangkit tengah malam, yang bangkit kerana Allah tu qalil, Tuhan kata, sikit. Wa qalilun min ibadiya syakur.
Yang syukur padaku hak bangkit tengah malam itulah hamba yang bersyukur, Tuhan kata. Tapi hak bangkit tu tak banyak. Tak banyak, tuan-tuan. Sebab tu kata Abu Bakar Al-Junaid, dia kata kalaulah semua raja-raja dan sultan mengetahui bahawasanya seronoknya kami semayang di tengah malam dengan nikmat ni, nescaya mereka akan menjual segala harta dan kekuasaan mereka untuk mendapatkan kelazatan ibadat di tengah malam. Mereka sanggup beli. Sebab kita ni macam mana kita cuba hiburkan diri kita dengan dunia, dia tidak ada pengakhiran. Kita rasa anak kita hiburkan kita, masa kecil duk gendong-gendong, mai besar dia cakap kasar dengan kita, tak hibur juga. Isteri mula-mula kahwin, kaulah penyejuk mata hatiku. Mula-mula sejuk mata, lama-lama sakit mata. Macam mana tak sakit? Kita balik rumah penat-penat, dia pakai baju kelawak, koyak sana koyak sini, seram tengok, tuan-tuan. Rambut pun tak sikat macam hantu Kak Limah. Kita tengok yang ni isi aku ke, isi siapa ni? Misal kata, suami pun kadang-kadang macam tu. Sebab tu Nabi ajar kita qurrata a'yun. Jadi kalau isi dan anak-anak tu penyejuk mata. Tapi nak bagi sejuk tak sejuk ni, mesti kita hubungkan dengan Allah Ta'ala. Baik, saya tak nak panjang-panjang itu. Baik, yang seterusnya, tuan-tuan, sebelum Nabi Isra' naik Buraq, Jibril dan Mikail alaihimassalam datang belah dada Nabi, bawa keluar hati Nabi, keluarkan segumpal darah, cuci dengan air Zam-Zam, masukkan hikmah, masukkan iman, masukkan ilmu. Tuan-tuan, perjalanan Nabi ni perjalanan kerohanian, perjalanan keimanan, perjalanan untuk menuju Tuhan. Bererti, tuan-tuan, dalam hidup kita ni, starting point kita kalau kita nak mendapat husnul khatimah, hati kena bagus. Hati kena bagus. Ada orang semayang tahajud, hati tak bagus, hasad dengan orang, dendam dengan orang, benci dengan orang, putus silaturahim, Tuhan tak masukkan dia dalam syurga. Ada seorang pergi mengadu kat Nabi, ya Rasulullah, aku ada seorang jiran perempuan, dia solat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, walakin tu'zi jiranahu, dia sakiti jiran dia. A'adkhulatil jannah, dia masuk syurga kan? Nabi kata tak, hiya finnar, dalam neraka. Amalan dia tak boleh menyelamatkan seseorang. Amalan semata-mata lah, bukan kita menafikan amalan terus. Amalan semata-mata belum cukup untuk melayakkan orang tu masuk syurga. Sebab tu, tuan-tuan, kalau baca dalam Quran, Allah bagi tahu orang yang selamat jumpa Tuhan di hari akhirat ni, Allah sebut apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak ada manfaat harta benda dan anak pinak, kecuali siapa yang datang jumpa Allah di hari akhirat, hati dia sejahtera. Allah Ta'ala tak sebut yang datang jumpa Allah bawa amalan banyak. Kadang-kadang amalan banyak tapi riak, tak sejahtera. Nak rasa sombong, tak sejahtera. Ada ilmu, rasa dia lebih hebat pada orang, tak sejahtera juga. So dalam hidup kita ni, benda yang selalu kita kena tengok, hati kita. Sebab Nabi sebut, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Dalam hati, dalam badan kita ada segumpal darah, kalau dia bagus, semua bagus. Sebab dia raja pada semua anggota. Kalau dia tak bagus, semua jadi tak bagus. Sebab tu, tuan-tuan, nak bagi tahu pengajaran kedua, Nabi nak boleh jalan, Nabi SAW nak boleh sampai ke masjid, nak boleh sampai jumpa Allah naik ke langit, Allah bersihkan hati Nabi. Sedangkan Nabi dia dah maksum, tak ada dosa. Kita ni bukan maksum, isteri kita maksum. Kita bukan maksum, kan? Nak bagi tahu bahawasanya benda yang paling utama, kita kena tengok apa makanan bagi hati kita. Setiap hari tengok, hati aku hari ni dah makan ke belum. Jangan duk tanya perut dah makan ke belum.
Hati dulu. So makanan bagi hati dalam bab ni Allah sebut ada 3. Pertama, Allah masukkan dalam hati Nabi iman. Kemudian Allah masukkan dalam hati Nabi hikmah, ilmu. Ilmu kena ada baru hati jadi kuat. Iman kena ada melalui amal-amal soleh baru hati jadi kuat. Tu makanan dia, suplemen dia. Kita ni tuan-tuan kalau bak luaran ni suplemen bukan main. Ratus-ratus habis. Ku putih, ku letih, ku kelabu, macam-macam. Bukan kata tak boleh, boleh lah. Cuma yang ni hak ni pun kena sihat. Sebab yang ni doktor pun tak boleh rawat, ulama pun tak boleh rawat. Sebab Allah bagi tahu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah pada orang yang kau sayang. Hati manusia ulama pun tak boleh kontrol. Yang boleh kontrol siapa dia? Allah Subhanahu Taala. Sebab tu jangan tinggal baca 2 doa ni sekurang-kurangnya tiap-tiap hari. Jangan tinggal. Pertama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan tinggal doa tu. Nombor 2, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Tuhan yang memutar balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam kebaikan. Sebab tuan-tuan, hati kita boleh berubah. Kita tak berubah. Umur kita berubahlah. Jasad kita berubah. Tapi berubah tu biasalah. Jadi tua. Tapi hati kita anytime dia boleh berubah. Ada orang masa mula-mula soleh, main nak mati berubah jadi tak bagus, masuk neraka walaupun dulu soleh. Ada orang mula-mula tak soleh, tak tutup aurat, semayang tak mau. Nanti dulu Nabi kata, sebab amalan itu diukur yang akhir. Main hujung-hujung jadi bagus dia masuk syurga. Kita yang mula-mula bagus, wal iyazubillah, takut yang tu diakhirkan ke neraka. Baik, saya tak nak panjang lagi. Tengok makanan hati kita. Dan kata Ibrahim bin Adham, ubat hati ada 5 perkara. Yang pertama, yang ni kata-kata ulama ni telah dilagukan oleh Opik. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpulan dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Nampak? Dia rasa nak menyanyi pula. Jadi ada 5 benda tuan-tuan. Ni rawatan bagi hati. Baik. Kemudian tuan-tuan, perjalanan Nabi Allah Ta'ala bawa naik burak. Kerana burak ni tak boleh dinaiki kecuali orang yang bersih hati dia. Daripada Masjidil Haram, masa tu Nabi tengah duduk salat kat Masjidil Haram, dibawa pergi ke Masjidil Aqsa. Pasal apa Allah Ta'ala bawa pergi Masjidil Aqsa? Sedangkan kalau tuan-tuan mengaji, atas Kaabah tu ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tu Kaabah yang kat langit, yang malaikat duk tawaf. Yang kata Nabi 70,000 masuk tawaf, lepas habis 70,000 pula malaikat masuk. Hak dah masuk tak boleh masuk dah sebab malaikat ni banyak. Kalau nak ikut logik, paling dekat Nabi nak Mi'raj, naik kod Kaabah, naik ikut Masjidil Haram, bukan pi melalui Masjidil Aqsa. Walaupun adalah sebagai ulama kata sebab daripada Aqsa tu ada tangga nak ke sana, tapi dari segi asar dia, riwayat mengatakan lebih dekat sepatutnya daripada Mekah. Kat sini ada pengajaran kedua, yang keberapa saya tak ingat. Pengajaran seterusnya apa dia tuan-tuan?
perjalanan nak mensejahterakan hati kita adalah kita kena latih supaya kita adalah termasuk orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang Nabi sebut ada 7 golongan yang aku akan letakkan di bawah arasnya. Antara 7 itu, rajulun qalbuhu mu'allaqu bil masajid, lelaki yang hati dia teringat kat masjid. Tuan-tuan, saya ada satu cerita. Saya kalau ceramah tak boleh pendek-pendek, tuan-tuan, minta maaf. Kalau nak panggil saya paling koman 2 jam. Tu paling sikit saya pernah ceramah. Paling lama 4 jam. Kalau tuan-tuan boleh tahan lah. Tapi saya tengok signal tak boleh tahan tu tak ada lagi. Dia bila mai signal tu saya berhenti ya. Saya tak boleh habaq lagi signal tu. Hujung-hujung kuliah pun saya beritahu. Baik. Seorang pakcik ni dia kaya, tuan-tuan. Saya tak mau sebut lah. Dia ni chairman Glomax, antara salah satu syarikat yang besar. Dia pernah panggil saya, minta saya buat doa selamat untuk keluarga dia, sebab dia Tan Sri lah, dia beli satu tanah besar, anak dia punya rumah semua duduk dalam taman tu. Oh, dahsyat. Buat siap semua lah kan. Kemudian dia panggil lah kita buat pengajian sikit ya. Hari tu dia panggil buat doa selamat. Saya pun baca-baca habis semua, buat tazkirah ringkas. Habis tu dia balik, dia bagi ampau. Saya buka-buka terkejut, 1,000 dia bagi. Saya pun lepas sebulan tanya, tak mau doa selamat lagi kah? Pasal tahu boleh 1,000, tuan-tuan. Kalau tahu boleh 100 tak ada gurau. Jadi nak bagi tahu, tuan-tuan, dia kata, ustaz, saya ni dulu tak mau beli tanah ni. Saya ada beli satu banglo. Saya renovate banglo tu. Saya buat bilik untuk anak saya apa semua, menantu saya nak suruh mereka semua pakat duduk dengan saya. Yelah, kita ni ingat tua-tua esok sakit ke, adalah cucu-cucu duk bagi hingat kat dalam rumah, seronok lah bagi hiburan. Tapi bila anak pakat besar-besar, dia pakat beli rumah. Saya pun fikir takut nanti mereka duduk jauh-jauh, jarang datang jumpa. Saya pun beli tanah, mereka buatlah rumah atas tanah tu sendiri. Tapi dia kata, ustaz, masa saya buat renovate rumah, banglo pun semua, sebelum daripada tu, bila mai tua-tua ni, anak pun tak ada, bilik pun jadi sunyi, yang duduk tu jin dah lah, tak bayar sewa kan, duduk free kan, tuan-tuan. Dia kata rumah yang paling menenangkan kami adalah masjid. Masa kita muda-muda ni mungkin bukan masjid lah, tapi bila mai ketua, arah kita akan ke situ. Percaya cakap saya, itu fitrah Tuhan bagi. Arah dia akan ke masjid, dia tak akan pergi tempat lain. Kecuali orang yang hati dia Allah hijab lah, dia akan fikir ni tua-tua ni tinggal 2 je. Dulu single, main single badminton, kemudian main double, pas main double dia tubuhkan pasukan takraw, pas takraw bola sepak, dia jadi kumpulan banyak. Last sekali dia jadi double balik, tuan-tuan. Last double single pula. Tapi bahaya juga, hak single tu main double balik, tu kacau tu. Jadi nak sebut, tuan-tuan, dia kata bila saya tinggal seorang, arwah isteri dah tak ada, kadang-kala rasa sunyi. Jadi saya banyak isikan masa saya di masjid. Sebab tu, tuan-tuan, kok mana pun, hebat mana pun, pangkat mana pun kita, mati semua bawa masjid. Tak ada siapa pergi bawa ke tempat lain. Semua akan dibawa di masjid, kita akan disolatkan di masjid. Kerana itu Allah nak bagi tahu pengajaran dalam Isra' Mi'raj, jadikanlah masjid adalah sebahagian daripada tempat kita beribadat. Kerana sebaik-baik rumah atas muka bumi ini, kata Nabi, ahabbul biladi ilallah al-masajid, tempat yang paling mulia atas muka bumi adalah masjid. Sebab dia rumah Tuhan. Bila rumah Tuhan, siapa yang masuk? Tetamu Tuhan. Takkan Tuhan tak muliakan tetamu dia. Dan Nabi bagi tahu, seburuk-buruk tempat atas muka bumi ini adalah al-aswaq, pasar raya. Tapi kat pasar raya lah orang suka pergi. Dia mai sebelum guard buka lagi.
Dia keluar, bila gad kena halau dia, gad kata hamai awak hang lah kali keluar. Kalau masjid dia paling akhir, bila balik dia awal dulu. Dia duduk hujung belakang, imam bagi salam dia balik dulu. Misal kata macam tu. Baik, saya tak mau panjangkan. Tapi banyak sebab Allah bawa Nabi pergi ke Al-Aqsa. Pertama nak ceritakan, kita nak tahu umat Islam ni akan menjadi umat yang memimpin ataupun tidak, kita kena tengok sejauh mana ketekunan mereka ketika mereka berada di masjid. Berapa banyak jemaah mereka. Sebab tu yang kedua tuan-tuan, bila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi jadi imam pada semua Nabi-Nabi yang lain. Nabi jadi imam. Ulama kata itu menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama, nak menunjukkan Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman. Risalah Nabi memansuhkan semua risalah Nabi yang sebelumnya. Itu satu. Nombor dua, saya ringkaskan. Nombor dua, nak bagi tahu sebelum zaman Nabi Muhammad, orang yang memerintah dunia adalah Bani Israel. Mereka adalah sebaik-baik umat yang Allah sebut, wa inni faddaltukum alal alamin. Tapi dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Allah nak bagi tahu, aku akan serahkan umat yang paling terbaik adalah kepada engkau wahai Muhammad dan kepada umatmu. Berarti bila Nabi naik jadi imam, umat Islam akan memimpin dunia ini. Tapi ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat ni yang kita sebut tadi lah. Sejauh mana mereka ini menghidupkan masjid, sejauh mana ilmu mereka, iman mereka dan seumpama dengannya, baru mereka boleh menggalas dan mendapat kepimpinan. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, kenapa Allah bawa Nabi pergi ke Masjidil Aqsa? Selain pada itu, ulama kata kerana dia adalah kiblat yang pertama orang Islam. Ada ulama kata kiblat pertama adalah Kaabah masa Nabi Adam turun sampai zaman Nabi Ibrahim. Masuk zaman Nabi Ishaq, dia tukar pergi ke Baitul Maqdis. Sampai zaman Nabi Muhammad, tukar balik pergi pada Kaabah. So nak bagi tahu ada relation. Kaabah kiblat, Masjidil Aqsa pun kiblat. Dua-dua ni kiblat dan dua-dua ni adalah tanah suci. Tuan-tuan, apa hubungannya? Ni kena faham. Ni ulama kaji ni. Ulama kata tanah haram Mekah adalah kubu orang Islam di akhir zaman. Dajjal tak boleh masuk. Mekah dan Madinah, dua tempat ni Dajjal tak boleh masuk. Yang kedua, tempat kubu orang Islam, tapi Dajjal boleh masuk. Tapi dia adalah merupakan kubu pertahanan orang Islam yang terakhir. Sebab di bumi Syam, kata Nabi, adalah kubu orang Islam yang terakhir. Dia adalah Palestin. Kerana Dajjal dan 70,000 tentera dia, 700,000 tentera dia, bila Dajjal menghimpunkan tenteranya daripada Yahudi, mereka akan kumpul di Palestin. Yang dalam hadis kita baca, Nabi bagi tahu, "Hei orang Islam, mai belakang aku." Pokok kata, "Bunuh, belakangku ada Yahudi." Batu kata, "Mai belakang aku ada Yahudi." Kejadian tu kata ulama berlaku di Palestin. Kerana Dajjal akan dibunuh di Baitul Maqdis di satu pintu. Siapa pernah pergi Masjid Al-Aqsa dia tahu. Satu pintu namanya Babul Lut. Kat pintu tu Dajjal kena bunuh dengan Nabi Isa dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nak bagi tahu tuan-tuan, Palestin ni dia akan merdeka sampai Nabi Isa turun. Lah ni takkan merdeka punya. Sampai Dajjal keluar, Nabi Isa turun, Nabi Isa yang akan pergi tawan dengan Imam Mahdi. Dan ketika itu kerajaan Islam akan dibina di Palestin. Khilafah akan dibina balik. Sebab tu Allah nak, itu ulama katalah, kajian ulama melalui peristiwa ini. Ada ulama tafsirkan kenapa Allah bawa Nabi pergi dekat Masjid Al-Aqsa, nak bagi tahu ajaran Islam, dakwah Nabi ni akan sampai ke negeri Syam. Bererti dakwah Nabi ni bukan ruang lingkup dia di Mekah dan Madinah saja, tapi dia bawa sampai ke bumi Syam pun Nabi akan tawan di bawah jajahan ketenteraan Nabi SAW. Dan terbukti ia benar. Nombor 5, pengajaran dia banyak. Ulama menyatakan menunjukkan wajib bagi orang Islam mempertahankan Masjidil Aqsa. Kerana Nabi sebut
Dalam satu hadis Nabi kata, saya lupa matan dia, lebih kurang maksud matan dia, barang siapa yang mampu untuk ke Masjidil Aqsa walaupun sekadar menunaikan solat 2 rakaat, falyaf'al, maka buat. Kalau dia tak mampu juga, sekurang-kurangnya dia menghidupkan cahaya lampu di masjid itu. Seolahnya Nabi nak bagi tahu masjid itu akan ditinggalkan. Jadi nak bagi tahu pada kita bahawasanya kelebihan solat di situ pun 500 kali ganda. Dan wajib umat Islam mempertahankannya kerana dia adalah merupakan tanah para nabi dan rasul. Dan kerana 2 masjid ini adalah masjid terawal dibina. Pertama Masjidil Haram, yang kedua di awal dibina adalah Masjidil Aqsa. Jaraknya kata Nabi SAW adalah 40 tahun. Lepas 40 tahun bina Kaabah, 40 tahun kemudian dibina Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Sebab tu dia ada hubungan. Yang terakhir pengajaran dia nak bagi tahu tuan-tuan, bahawasanya dakwah Nabi ini bukan untuk orang Arab sahaja, tapi dakwah Nabi ini juga merangkumi Yahudi dan Nasara. Sebab tu Allah bawa Nabi pergi dekat Masjidil Aqsa. Nabi salat menjadi imam pada Nabi Ibrahim. Kesemua Nabi-Nabi keturunan Bani Israel salat belakang Nabi. Kerana Yahudi dan Nasara, dia tuduh Nabi sebelum tu, Nabi salat ikut Kaabah, tak ikut ajaran Nabi Ibrahim. So Allah nak jawab balik, Nabi pergi semayang kat Masjidil Aqsa tapi menghadap Kaabah. Dan semua Nabi-Nabi yang lain solat belakang Nabi dekat Masjidil Aqsa pun menghadap Kaabah. Nak bagi tahu hampa yang kena ikut Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Muhammad kena ikut ajaran kamu. Jadi pengajaran dia banyak lah tuan-tuan. Ada ulama kata pula pengajaran dia menunjukkan kelebihan solat berjemaah, sebab Nabi solat berjemaah kat situ. Ni nak cerita kelebihan solat berjemaah panjang lah pula. Yang seterusnya, kepentingan salat tahiyyatul masjid. Sebab ulama kata Nabi semayang kat Masjid Aqsa tu adalah salat tahiyyatul masjid. Saya nak relatekan satu benda. Kenapa Nabi salat tahiyyatul masjid? Sebab Nabi bagi tahu antara tanda-tanda kiamat. Ni kena tuan-tuan tengok. Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata antara tanda-tanda kiamat, orang menjadikan masjid sebagai tempat persinggahan ataupun tempat perhiasan. Lepas tu tuan-tuan tengok masjid cantik-cantik, orang mai ambil gambar selfie, lepas tu balik. Antara Nabi sebut juga, dia jadikan masjid dan dia masuk masjid, dia tak solat pun walaupun 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu tanda kiamat. Saya tengok banyak dah masuk masjid terus duduk, banyak dah. Memang betul Nabi cakap. Minta maaf lah kalau sahabat terkena. Sebab apa? Yang ni tanda kiamat. Nabi nak bagi tahu. Saya lebih sedih, saya tak mau sebutlah satu masjid ni, saya pernah ceramah kat situ. Tapi masjid tu bertentangan dengan kepala singa. Tuan-tuan boleh agak lah. Masjid tu betul-betul berlawanan dengan singa. Ada satu kepala singa besar. Saya paling sedih, saya main kuliah, saya tengok parking penuh. Saya kata seronok nak ceramah ni. Malam ni tak penuh pun saya semangat. Saya masuk-masuk tuan-tuan, 15 orang. Saya kata, imam, parking penuh, takkan mereka ni seorang bawa 2 kereta? Kan? Mestilah seorang bawa 1 kereta, takkan dia bawa 2-3 kereta seorang. Dia nak mandu macam mana? Rupanya ustaz, kami tak tahu buat apa dah. Mereka tak mau bayar dekat sana, parking mahal. Mereka pergi parking kat masjid. Lepas tu mereka naik je jantan, mereka pergi sana. Masjid duk laungkan azan, singa tu duk mengaum. Dia dengar singa lagi pada azan tu. Sebab dia tahu Allah ni maha pemurah. Semua percuma. Masuk tandas masjid percuma, tak payah bayar ayak, sampai patah pilih pahit. Saya pun sedih, masuk tandas baru ni patah. Allahu Akbar. Pintu pun kena usung. Saya pernah masuk satu surau, sedih tuan-tuan, nak buang air pun tak selesa. Buang lah. Tolak kalau orang ketuk, tolak. Nak bagi tahu ada orang. Allahu Akbar. Kenapa rumah Tuhan kita buat macam ni? Rumah kita pun kita tak buat lagu tu. Malu tuan-tuan. Jadi nak sebutkan pada kita dekat sini bahawasanya
beberapa berkenaan dengan peristiwa kaitan dengan masjid. Baik, saya nak cerita sikitlah. Masa Nabi diisrakan, Nabi telah pun dibawa bersinggah beberapa tempat. Ni ringkasan tuan-tuan ya. InsyaAllah saya cuba sebelum 9 suku insyaAllah kita habis. Antaranya Nabi telah diberi singgah di tempat Darut Taibah, yakni di Madinah. Nabi dibawa berjalan, Nabi singgah dekat Madinah. Ini hanya riwayat sahaja yang dibawa oleh Ibn Ishaq. Seolah-olahnya Allah Jibril nak bagi tahu, wahai Muhammad, lepas peristiwa Isra Mi'raj ni Allah akan suruh kamu hijrah kat sini. Seolah-olahnya macam itulah isyarat dia. Yang kedua, Nabi dibawa lagi berjalan, Nabi singgah di Tursina. Dan dikatakan pada Nabi, itulah tempat Nabi Musa AS terima wahyu. Rupa-rupanya tuan-tuan, Madinah ni akan jadi tanah haram, Dajjal tak boleh masuk. Tursina ni tuan-tuan, ramai orang tak tahu sejarah dia, sebab tu kena mengaji. Tuan-tuan baca ayat Quran, Allah sebut watini wa zaitun wa turi sinin. Tuhan bersumpah dengan bukit Tursina. Rupa-rupanya saya mengajar kitab tanda-tanda hari kiamat. Bukit Tursina adalah tempat kubu Nabi Isa dan orang Islam duduk di sana untuk berlindung daripada Ya'juj dan Ma'juj. Sebab Ya'juj dan Ma'juj dia masuk semua tempat. Jadi Nabi Isa hatta Masjidil Aqsa pun dia masuk. Nabi Isa diarahkan oleh Allah untuk pergi berlindung di Bukit Tursina. Sebab tu orang Yahudi dia nak Bukit Sinai tu. Kita yang tak tahu pasal apa depa nak sangat. Sebab depa baca Quran dan hadis, kita tak baca. Itu kubu orang Islam. Depa kata kalau kita pakat pegang kubu ni senang, kerja jadi senang. Baik. Kemudian Nabi dibawa pula pergi ke Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Itu dah dekat sampai Palestin lah. Dan ketika, ini cerita saja tuan-tuan, ketika sampai di sana, beberapa kejadian yang telah Nabi lihat. Pertama, Nabi tengok ada kaum yang bercucuk tanam, kemudian dia terus menuai hasilnya. Bila ditanya, Nabi SAW bertanya pada Jibril, kata Jibril, itulah orang yang suka bersedekah. Jadi nak bagi tahu pada kita tuan-tuan, antara ibadat yang kita kena lazimkan adalah antaranya sedekah. Sebab sedekah jariah yang paling terbaik. Sebab sedekah ni benda yang berterusan. Dia nama amalan jariah, amalan yang berterusan ya. Jadi sebab tu dalam hidup kita jangan kita meninggalkan sedekah. Bahkan dalam siapa baca surah Al-Munafikun, Allah bagi tahu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaklah kamu banyak bersedekah sebelum datang ajal pada kamu. Sebab bila orang nak mati, masa dia nak meninggal dunia, tuan-tuan, saya nak tanya, Allah bagi tahu kat kita, bila kita nak mati, kita minta Tuhan postpone kerana nak buat satu saja amalan soleh, bukan sembahyang. Fa as-saddaqa wa akum minas salin. Aku nak sedekah wahai Tuhan. Kalau sembahyang habis tang tu saja. Kalau kita sedekah, sedekah tu berkembang walaupun kita mati, pahala tu duk masuk. Sedekah tu penting. Baik. Kemudian Nabi melihat ada sekumpulan orang, Nabi telah melihat telah mencium bau yang harum. Maka kata Jibril, itulah bau Masyitah, yakni tukang sikat Fir'aun. Ada riwayat mengatakan apabila Masyitah dibunuh bersama dengan anaknya oleh Fir'aun di dalam minyak yang panas yang menggelegak, jadi dicium baunya, nak menunjukkan bahawasanya roh orang mukmin dia hidup, roh orang yang saleh dia hidup. Baik. Kemudian sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepalanya, lalu dikembalikan, kemudian dipecahkan balik, yakni orang yang malas solat. Nabi tak terima lagi solat, Tuhan dah tunjuk dah akibat orang tinggal sembahyang. Orang yang meninggalkan solat. Ini kalau nak hurai jadi panjang, nak menunjukkan pada kita bahawasanya lepas sedekah, keutamaan kita adalah solat. Solat dan sedekah tu mesti seiring.
Kemudian Nabi melihat ada sekumpulan orang yang hanya menutup kemaluannya dengan beberapa perca kain, dan mereka dihalau seperti binatang ternakan, dan mereka menelan bara-bara api. Bila ditanya siapakah mereka itu, mereka adalah orang yang enggan mengeluarkan zakat. Tuhan bagi kaya, sedekah tak mau, zakat pun tak mau bawa keluar. Satu kaum lelaki dan perempuan memakan daging mentah yang busuk, sedangkan daging yang masak ada di sisi mereka, tapi mereka tetap memakan daging yang busuk itu. Bila ditanya, maka kata malaikat Jibril, ini adalah orang yang melakukan zina. Nak menunjukkan pada kita ciri-ciri ahli syurga, dia kena jaga pandangan mata, dan dia kena jaga kemaluan ataupun maruah dia, yakni menjaga auratnya. Kemudian ada sebahagian yang berenang dalam sungai darah dan dilontarkannya pada batu bata daripada api. Nabi tanya, siapakah itu wahai Jibril? Jibril jawab, itulah pemakan riba. Tuan-tuan, saya nak sebut satu benda yang penting juga. Saya nak relatekan dengan ni. Kita ringkaskan. Masa Nabi nak naik tu, antara kisah je, Jibril hulur pada Nabi susu dengan arak. Susu dengan arak, Nabi pilih susu, Nabi minum. Kadang-kadang saya fikir, takkanlah dalam perjalanan ni Nabi dahaga kot sampai kena huluk susu. Dah huluk susu tak apa, tapi huluk arak sekali pasal apa? Rupanya nak bagi tahu tuan-tuan, ni kena ingat. Bila Nabi nak dibawa naik bertemu dengan Allah, nak lepas satu langit demi langit, nak menunjukkan amalan kita ni setiap hari dibawa naik oleh Allah. Itu maksud Mi'raj. Nabi naik dengan jasad dia lah, tapi kita tak naik dah. Kita naik masa roh kita naik, masa kita mati tu. Tapi yang masa kita hidup ni, yang selalu naik tu amalan kita. Isnin dan Khamis Tuhan bawa naik. Tapi ada orang yang amalan dia baru nak naik, sangkut. Allah kata, hak ni kena KIV. Kita mana tahu pasal apa KIV? Yang ni sebab dia. Antaranya sebab dia buat dosa besar. Buat dosa besar, KIV. Nombor dua, kerana dia makan harta yang haram. Sebab tu doa yang tak diangkat, makan benda haram. Tak kira lah riba ke. Riba ni ada tak yang halal tuan-tuan? Riba ada tak yang halal? Tuan-tuan macam tak berani jawab dulu. Riba ada yang halal tak tuan-tuan? Ada. Komputer riba. Hak tu je halal, hak lain semua haram. Tapi kalau beli komputer riba, guna duit riba pun haram juga. Walaupun dia tak makan, dia guna lah. Jadi nak bagi tahu, kalau kita ada hubungan dengan unsur-unsur benda yang haram dari sudut pendapatan kita, Allah tak angkat amalan kita. Ni kena ingat. Sebab tu lah ni dah ada Islamic banking, jadi kena ubah kepada Islamic. Dulu tak apalah, tak ada, darurat, tak apalah, Allah maafkan. Lah ni dah ada lah. Jangan duk ambil yang konvensional lagi. Bimbang-bimbang takut, kita duk doa lah, nak sembahyang hajat, ya Allah makbulkanlah. Allah kata, aku nak doa makbul. Macam mana dalam hadis Muslim? Makanan dia haram, minuman dia haram, baju hak dia beli pun haram. Macam mana aku nak mustajab, kata Nabi SAW. Kata Allah Ta'ala. Hak tu kena ingat. Baik. Kemudian, lelaki yang menghimpunkan sebekas kayu, dia tak daya nak pikul, dia tambah lagi. Nabi tanya, siapa dia ni? Jibril jawab, mereka itu orang yang tamak kepada amanah. Dia nak kejar kedudukan tu, sedangkan dia bukan ahli dalamnya. Bila dia dapat, maka dia telah mengkhianatinya. Yang ni mengingatkan pada kita tuan-tuan, bahawasanya orang yang tidak menjaga tanggungjawab sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, tanggungjawab sebagai majikan, pekerja, apa sajalah tuan-tuan, menunjukkan tanggungjawab ni sangat-sangat penting. Sebab tu saya baca tuan-tuan, semua kisah perjalanan Nabi tengok ni, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Mu'minun. Itu ciri-ciri orang yang masuk syurga Firdaus. Kita ni nak masuk syurga Firdaus, tak payah pening-pening. Tuan-tuan buka surah Al-Mu'minun, ada 7 sifat Tuhan bagi tahu macam mana nak masuk syurga Firdaus. Tinggal nak buat dah. Jawapan dah bocor dah.
pun tak boleh masuk, cerai tuan-tuan. Tuhan dah bocorkan jawapan. Antaranya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, orang-orang yang menjaga amanatnya, janjinya dengan orang, dia jaga tuan-tuan. Sebab kadang-kala Allah nak bagi tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj, kita bawa amalan banyak tapi kita tak tunaikan tanggungjawab pada orang pun banyak. Orang ni lah pi curi harta kita, yakni pahala kita. Depa ni tukang curi esok. Oh ya Allah, dia ni tak bayar hutang saya, dia ni tipu saya dulu. Mai sini, lama-lama kita jadi muflis lah. Tu yang Nabi kata orang yang muflis. Jadi pengajaran dia banyak. Satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibirnya, yang ni adalah orang yang menyebarkan fitnah, menunjukkan kepada kita bahawasanya penting menjaga lisan, lidah. Nak cerita satu-satu, lah ni orang tak cakap dah, semua pakai jari. Sebelum share, sebelum nak WhatsApp, nak tulis ke apa, cek dulu. Ni pengajaran pada kita. Seekor lembu jantan yang besar disuruh masuk di lubang yang sempit, ini orang yang takabur. Ini masalah hati, kita dah bincang tadi. Ada orang yang mencakar mukanya dan dadanya dengan tembaga, ini menunjukkan bahawasanya orang yang mengumpat atau orang yang suka menghina orang lain. Ini beberapa kejadian yang Nabi SAW diperlihatkan, nak menunjukkan pada kita tuan-tuan, perjalanan Nabi nak jumpa Allah ni perjalanan kerohanian, perjalanan nak menuju Allah. Seolah-olahnya Allah nak bagi tahu, bila kamu nak buat baik, jangan dalam masa yang sama kamu buat jahat. Sebab Nabi dalam perjalanan nak pergi ambil solat ni, tapi janganlah dalam perjalanan itu kamu telah merosakkannya dengan maksiat. Sebab kata Imam Ghazali, orang yang buat ibadat dalam masa yang sama dia buat maksiat, seperti orang yang ambil air, dia cuahkan air dalam bekas, bekas tu bocor, menyebabkan air tu menitik, dia tak sempat minum, air tu kosong daripada bekasnya. Umpama itulah, maksudnya dia duk buat ibadat-ibadat, balik akhirat tak ada apa. Baik, kemudian Nabi naik ke setiap lapisan langit, jumpa setiap para Nabi. Saya nak tutup sebagai kemuncak dia tuan-tuan, sebagai penutup peristiwa Al-Mi'raj ni. Kalau siapa baca dalam kitab Rahsia Kematian, rupanya amalan setiap langit-langit Allah ni masa kita mati tuan-tuan, langit pertama ada amalan Tuhan cek, solat. Langit kedua apa? Langit ketiga apa? Ini Imam Qurtubi ada sebut. Bila roh kita naik, malaikat yang jaga langit pertama cek solat dia macam mana. Solat pun tak lulus, roh dia ditolak balik. Nak naik jumpa Tuhan, Tuhan tak mau jumpa. Macam kita pi nak jumpa satu raja, nak pi jumpa satu majikan, awal-awal lagi kena reject, baru isi borang kena reject dah. Ini peringatan tuan-tuan. Semua kemuncak yang saya nak sebut kat sini, ketika Nabi SAW balik dan jumpalah, ini dia punya konklusi dia, sebab 9 suku dah tuan-tuan, janji habis 9 suku ni. Ni tak jaga janji pun kacau. Antaranya Nabi Ibrahim ajar pada Nabi SAW untuk menguatkan kita dalam buat ibadat, baca, perbanyakkan zikir la haula wala quwata illa billah. Sebab Nabi SAW jumpa Nabi Ibrahim langit ke-7, lepas jumpa langit ke-7, jumpa Allah Ta'ala, naik kursi, naik jumpa Allah Ta'ala, pergi ambil solat 50 waktu. Sebelum tu Nabi Ibrahim ajar, wahai Muhammad, umat kau ni lemah. Jadi Nabi Ibrahim kata, syurga Allah ni tanah dia kosong, tak ada landscape, tak ada. So siapa yang nak masuk dalam syurga dalam keadaan cantik kebun dan syurganya, perbanyakkanlah dia membaca la haula wala quwata illa billah. Setiap kali dia baca, Allah tanamkan pokok-pokok tamar dalam syurga dia. Di samping itu, ulama kata, kalau kita tak ada kekuatan nak buat ibadat, banyakkan zikir la haula wala quwata illa billah. Sebab tu bila kita dengar hayya ala salah, muazzin panggil kita mai semayang, kita disuruh jawab la haula wala quwata illa billah, baru kita boleh pi. Yang biasa tak mai semayang ni pasal dia tak jawab azan tu, dia baca tu pun tak. Baik,
Kemudian yang kedua diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ni diajarkan namanya baqiyat as-salihat. Siapa yang membacakannya maka akan dituliskan baginya amalan yang berkekalan. Baqiyat as-salihat. Baik. Kemudian Nabi ambil salat daripada 50 waktu jadi 5 waktu. Dan yang kemudiannya Nabi juga diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah suratul Fatihah. Dalam riwayat kata akhir surah Al-Baqarah, iaitu Amanar Rasul. Yang ni Allah bagi kepada Nabi SAW salat. Ada riwayat kata Fatihah, ada riwayat kata akhir surah Baqarah. Rupa-rupanya tuan-tuan, salat ini pembuka kepada salat. Fatihah ni pembuka pada salat, dan akhir surah Al-Baqarah kelebihan dia siapa yang tak pernah meninggalkannya. Ini dalam hadis sahih Nabi sebut, siapa yang tidak meninggalkan membaca 2 ayat terakhir dalam surah Baqarah setiap kali sebelum tidur, jika dia mati pada malam itu, Allah masukkan dia dalam syurga. Kalau dia mati malam tu, esok tak jaga dah, masuk syurga. Ya. Dan ada riwayat kata kelebihan 2 akhir surah Al-Baqarah ni adalah pendinding daripada gangguan syaitan. So Allah bagi package kat Nabi, bukan solat saja, macam mana nak lindung kepada syaitan. Dan Fatihah yang merupakan pembuka kepada kebaikan, ataupun Fatihah adalah penawar bagi ibu kepada segala penawar, adalah suratul Fatihah. Nak menunjukkan bagi kita kekuatan rohani kita tu, selain pada masjid tadi, ilmu iman dan sebagainya, adalah semayang tu sendiri. Nombor 2, kena jaga Al-Quran. Sebab tu Tuhan bagi Al-Quran. Kalau siapa tinggalkan Quran, maka dia tidak ada protection yang kukuh bagi badan dia. Ya, itu sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan tuan-tuan pada malam ni. Semoga ada manfaat dan kebaikannya pada kita semua. Jadi saya pun tak mau panjangkan kalam, sebab saya ni lagi tuan-tuan tak bagi surat suruh berhenti, saya payah berhenti. Saya pernah ceramah satu tempat, pengurusi surau tu baik sangat. Saya ceramah, rupanya dia WhatsApp dah 5 kali, ustaz lagi 5 minit, lagi 5 minit tu 10 kali dia WhatsApp, ustaz tak buka WhatsApp. Last sekali dia segal lah nak ambil orang hantar, nanti orang kata apa pula. Dia bawa whiteboard tuan-tuan, dia tolak kat belakang, dah tamat. Dia kata kalau ustaz ni tak nampak juga memang rabun lah. Tapi so far saya tak nampak whiteboard pula, tu saya tak berhenti tu. Tapi guru saya pesan, bila melihat ada 3 tanda-tanda ini, mesti kena berhenti, kerana dia adalah merupakan tanda kiamat bagi majlis ilmu. Yang pertama, apabila mereka yang duduk dalam majlis ilmu, mereka telah melakukan acara bebas. Sekejap dia julur kaki dia tuan-tuan, sekejap dia lipat, sekejap dia mengiring sebelah kanan, sekejap mengiring sebelah kiri, sekejap dia sandak kat tiang, sekejap dia bangkit balik, sekejap dia tumbuk lutut dia macam tumbuk sambal belacan. Kadang-kadang dia suruh orang picit dia. Tu saya nampak ada tu. Tanda yang kedua, dia tengok muka ustaz, dia nampak jam. Dia tak nampak ustaz dah, dia nampak jam. Tanda yang ketiga, dia tengok ustaz, dia tengok pintu. Dia tengok ustaz, ustaz ni kalau tak berhenti aku cabut, dia kata. Hak tu pun banyak dah. Tapi so far tak ada yang, dia kata, guru saya kata, kalau yang keempat ni ada, hak tu memang kena berhenti lah. Bila ada yang telah pergi daripada majlis ini dan tak kembali lagi, hak tu saya risau lah tuan-tuan. Jadi kita berhentilah setakat tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.